Hai. Jadi kita akan belajar satu lagi topik yang sangat lapar, sangat seronok. Okey. Saya masih ingat tajuk ini. Ah, Murid-murid dibenarkan bawa makanan ke sekolah. Dan kita akan makan sama-sama. Lepas itu kita akan buat poster berkaitan dengan apa? Bahan tambah makanan yang terdapat di labeling pada makanan itu. Kan semua contohnya Twisty, Mami di belakang ada label kan. Kita cuba cari yang manakah bahan tambah makanan dan kita cuba kategorikan dia kepada jenis-jenis bahan tambah makanan ini. Okey. Jadi tak apa. Nanti lepas buka sekolah pun kita tak boleh kongsi makanan kan. Oh, yelah rindu Okey, jom kita mula. 5.3 subtopik bahan tambah makanan. Okey. Jadi apakah maksud bahan tambah makanan adalah bahan semula jadi ataupun sintetik yang ditambahkan pada makanan. Apa tujuan kita tambahkan bahan kimia ini ke dalam makanan itu? Adalah untuk menghalang kerosakan dan juga memperbaiki warna dia, rupa bentuk dia, rasa dia, tekstur dia. Jadikan dia lebih smooth ataupun lebih sedap, lebih pekat. Okey. Jadi terdapat berapa jenis bahan tambah makanan? Jawapannya 7. Murid-murid kena hafal. Pertama, pengawet, penantioksida, perisa. Ini selalulah kamu dengar. Penstabil, pengimusi, pemekat dengan pewarna. Okey, jom kita tengok kegunaan setiap satu dan contoh-contoh makanan yang ada pada jenis itu. Okey, jadi nota ini cikgu telah sediakan khas untuk kamu, cuma tak ada gambar lah. Okey, pengawet yang kita memang selalu jumpa, pengawet adalah untuk menghalang dan melambatkan pertumbuhan mikroorganisma. Okey, jadi pengawet yang kita selalu tengok adalah garam biasa. Garam biasa dimasuk ke dalam ikan kering ataupun di dalam ikan kering lah. Ikan masin. Ikan masin. Saya suka. Saya masih ingat masa itu ada budak bawa ikan masin untuk cikgu. Okey. Jadi ikan masin kita tahu dia sangat susah rosak, betul tak? Apa sebab? Kerana kita letakkan banyak garam. Jadi garam itu akan keluarkan air di dalam ikan tersebut. Maka mikroorganisma tak dapat tumbuh tanpa air. Okey, itu idea dia lah. Ataupun gula masuk di dalam jam. Cuka celut pickled mango contohnya okey gambar ini pickled mango lah celut. Okey, cuka adalah asid etanoik, asid lemak. Sama juga, jadi ini kita boleh simpan sebulan 2 bulan tak rosak kerana di dalam sini dia telah menyediakan satu keadaan yang berasid. Jadi mikroorganisma tak dapat bertumbuh dalam keadaan asid itu. Itu sebabnya makanan itu dia akan dia tidak rosak. Okey, yang lain contohnya sos cili. Cuba tengok, pergi ambil sos cili belakang mesti ada enzim benzoid. Burger, sausage mesti ada yang ini. Natrium nitrate. Ini sangat famous okey. Natrium nitrate dengan natrium nitrat pun boleh lah. Okey, kalau macam ni senang lah kita letak nitrat, senang sikit. Sebab kita biasa dengan nitrat lah. Okey, boleh. Cikgu sudah check. Dan sulfur dioksida yang ada di dalam jus buah-buahan juga jam jugalah. Okey. Seterusnya penantioksida. Antioksida selalunya ada di dalam. Okey, kita tengok kita nak melambatkan penoksidaan lemak dalam makanan, mencegah ketenggian makanan yang berminyak ataupun berlemak. Okey. Jadi ada di mana kek. Kek selalunya dia betul tak? Kek kita boleh simpan tak lama saja, 4 hari macam tu je. Okey. Kadang-kadang kalau tak letak ini dia lagi senang rosak. Okey. Dan contohnya asid ascorbic ataupun kita namakan dia vitamin C diguna di dalam gula-gula, jus buah-buahan seperti ini. Okey. Jadi dia boleh supaya dia melambatkan penoksidaan makanan. Okey, dan asid citric yang terletak di dalam kek ataupun biskut dan margarin terdapat tocopherol. Okey. Perisa ini semua tahu lah Ajinomoto. Ingat Ajinomoto dia nama kilang yang menghasilkan
Perisa. Jangan kata masuk Ajinomoto, salah itu. Kita masuk apa? MSG. Okey. Apakah tujuan perisa untuk meningkatkan rasa asli makanan? Okey, jadi dia untuk menggantikan perisa makanan yang bermahal ataupun bermusim. Okey, contohnya ini paling famous. Di makanan ringan, Twisty, Maggi mesti ada. Mononatrium glutamate, MSG. Okey, glutamat ada T ya. Glutamat MSG. Betul, sorry, salah typing. Okey, ini paling famous mononatrium glutamate MSG dalam mi segera. Oh, tak boleh makan banyak. Nanti ada kesan kita bincang. Tahu kan, gugur rambut semua. Ester minyak. Tak semestinya minyak wangi. Dia ester termasuk macam perisa lah. Perisa nanas, ice cream lah. Di dalam kek, di dalam ice cream. Yum, okey. Aspartim. Okey, ini aspartim, stevia. Aspartim adalah untuk pesakit kencing manis dia tak boleh makan gula kan. Maka dia ambil aspartim lah sebagai pemanis. Jadi kalau kamu pergi hotel, di meja kamu akan jumpa dia gula, dia ada membekalkan aspartim. Untuk mereka yang tak boleh makan gula. Okey, ada. Tapi sekarang tak boleh pergi hotel Di Mamau ada. Saya ada curi dari hotel itu untuk tunjuk kepada murid-murid. Okey, 3 ini. Seterusnya, ni Maggi sedap Okey, ada 4 lagi. Oh, sedap. Oh, wait. Wah, lapar kan? Okey, bulan puasa bukan sekarang bukan bulan puasa. Okey, penstabil untuk memberikan tekstur yang sekata dan licin. Okey, contohnya ini pektin dimasuk ke dalam jam. Agar-agar sebagai penstabil dimasuk ke dalam jelly. Okey, dan pengemusi. Okey, membaukan dua cecair yang tidak bercampur untuk menghasilkan imusi. Okey, contohnya monoglycerita, okey, dimasuk ke dalam mentega kacang, lecithin dimasuk ke dalam coklat. Lecithin ada dapat bahan di dalam dalam aiskrim pun ada Okey, kerana kamu boleh tengok baliklah lecithin. Okey, seterusnya pemekat untuk pekatkan cecair itu, ganji mak kamu masak sup, jadi yang pekat sikit dia akan masuk kanci, gelatin, gam acanja, gam sektor. Ini biasa Kalau kamu sekarang tengah makan, kamu boleh tengok labeling di belakang itu Okey, untuk letak dalam sup, sos ataupun gula, jadikan dia pekat. Okey, akhir sekali, last pewarna. Mesti tahulah menambahkan ataupun mengekalkan warna dalam makanan supaya kelihatan lebih menarik. Okey, ini akan kita selalu jumpalah. Sepertian azon, tetrazine warna kuning, sunset yellow, okey. Sepertian trifrena memperkaulkan warna biru, hijau, caramel, popcorn, okey, warna perang, okey. Tetrazine ini twisty ada. Selalu sunset yellow yang selalu jumpa dalam makanan ringan yang warna kuning itu. Macam inilah. Okey, ini tetrazine, sunset yellow yang menyebabkan makanan ini berwarna kuning. Okey, itu 7 bahan tambah makanan. Sedap. Okey. Tetapi ada ini nota ini buku teks cantik sikitlah saya baca, saya ambil design dia lah. Okey, jadi wajarkah kita gunakan bahan tambah makanan? Jadi wajar juga. Okey, boleh juga. Supaya tanaman ataupun buah-buahan yang bermusim kita dapat menikmati. Okey, dan satu lagi ini penting, paling penting supaya makanan kekal segar lebih lama, lebih tahan lama, kelihatan lebih cantik, berwarna-warni, rasanya lebih sedap. Okey, tapi bahan tambah makanan dia tak boleh ambil berlebihan kerana dia akan menyebabkan alahan alergik. Macam anak saya, kalau dia makan twisty, benda itulah yang banyak MSG mononatrium glutamate, dia akan alergik. Dan yang lebih teruk akan menyebabkan kanser, gangguan saraf, asma, hyperaktif pada kanak-kanak. Okey, jadi kita jangan ambil berlebihan bahan tambah makanan ini. Okey, macam aunty saya selalu kata, nak masak mi jintan, contohnya mi jintan kan, kita masak kan mi, masukkan separuh je yang MSG dia lah. Okey, tapi tak sedap kan macam. Jadi
Mungkin 2 minggu makan sekali cukuplah Maggi mie itu. Okey. Baik. Dan ini nota. Ini kaedah ini dinamakan kromatografi. Okey, murid-murid pernah buat. Okey. Untuk mengasingkan komponen dalam satu campuran, contohnya asingkan pewarna lah. Okey, ini di form 1 ke form 2 lah. Cuma cikgu letak dalam nota untuk ingatkan kamu sajalah ada kaedah ini untuk mengasingkan komponen dalam suatu campuran. Okey, so itu saja untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan makan terlalu banyak mie Maggi. Okey. Okey, bye. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye.